Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Awal pagi tadi saya tak tahu kenapa dalam FB banyak orang duk mengaku asal Kuala Lumpur. Ngaji Kuala Lumpur, sekolah Kuala Lumpur, mula kerja Kuala Lumpur, isteri Kuala Lumpur, tempat mula bertugas Kuala Lumpur. Tak habis-habis Kuala Lumpur. Lama-lama saya fikir, ada apa sebenarnya? Baru saya fikir, rupanya Kuala Lumpur menang. Dan isu yang agak panas, orang mana tak tahu, dia kata kalau Kuala Lumpur menang, dia akan balik Bolbogel daripada Kuala Lumpur sampai ke Johor lah. Cara dia bercakap tu cara nazar. Tapi nazar tu dia tak kena buat. Nazar yang buat dia jadi berdosa. Aurat kena jaga. Sama seperti ada seorang sahabat, dia bernazar nak puasa tengah panas. Pelik tak? Nazar orang tak mengaji. Nazar nak puasa tengah panas. Jadi bila Rasulullah SAW nampak lelaki tu, tengah panas negara Arab ni, dia tu buat apa? Dia menazar nak puasa tengah panas. Nabi panggil, suruh masuk dalam. Sebab puasa tak syarat duduk tengah panas. Sama juga perkara ni nazar nak buat macam tu, berbogel berdosa tak? Jadi tersaduk buat lah. Seperti mana dahulu ni bukan cerita politik nah. Ada seorang dia kata, kalau kerajaan terbalik, Barisan Nasional terbalik, okey, dia kata, aku nazar nak menikah seorang lagi. Macam-macam lah. Ada yang nazar nak cukur kepala bagai-bagai. Cuma nak beritahu, nazar ni dia benda ibadat. Bila bernazar nak menikah seorang lagi, dia tak perlu pun kahwin. Apatah bila saya tanya, rumah siapa beli? Dia kata isteri. Tu dia, kereta siapa beli? Isteri. Habis tu nak duduk di mana? Kalau kahwin pula, boleh bergaduh tak? Jadi, silakan duduk di luar. Jadi, jawapan kepada soalan jenis macam ni, nazar kita kena belajar cara kita nak nazar. Bukan semua benda kita boleh menazar. Okey, ada seorang sahabat saya, ni cerita lama mengaji dulu, periksa berulang kali tak lulus. Maka dia bernazar nak basuh kereta pensyarah tu. Kami di Mesir dulu ada nama Raisul Jamiah. Dia ni mengajak, profesor pangkat tinggi ni dia pelik sikit. Dia mengajak, beg dia tak bawa, semua staf dia yang bawa. Dia hanya bawa muka surat dia nak mengajar je. Buku tak bawa, peteratur. Kerana subjek dia memang susah nak lulus. Biasanya 2-3 kali baru lulus. Pensyarah ni, nama Dr. Abdul Fattah Sheikh, orang Arab jenis macam ni, bila masuk universiti, kereta dia lepaskan selimut. Kereta besar sikit lah. Selimut-selimut pun kereta macam Toyota Altis saja. Tapi kerana orang Arab, dia tak banyak pakai kereta mewah. Kereta tu kira mewah lah. Nak jadi cerita, pelajar ni kawan saya, dia lulus.
Jadi dia duk fikir nak pegang kereta pun tak dapat, tambah nak basuh. Faham tak? Maka jalan keluar dia ialah dia kena pegang kain yang basah, pilap sekali. Isyarat kata basuh. Tapi tak basuh pun. Maka bertukanglah kepada keadaan dia apa dia? Dia nak kena cari hamba merdeka. Hamba mana ada dah. Habis nak buat macam mana? Nak kena jenis bagi makan orang miskin. Kan? 10 orang. Okey. Ataupun bagi pakai orang miskin. Okey. Benda-benda ni lah yang kamu kena buat. Kalau nak ganti benda jenis-jenis macam tu. Maka sekiranya tak mampu juga, barulah takkan tak mampu bagi makan 10 orang. Takkan tak mampu nak bagi pakai 10 orang. Hamba mungkin payah. Kalau 3 tadi tak boleh, baru dia bertukar kepada puasa. Dia kepada hak jenis orang duk hentam dia. Kan? Ambil. Kan? Ambil. Macam-macam lah. Ada orang kata, kan, yang JDT tu kata mustahil kalah. Sampai tu teruk sangat kot. Orang Melayu kita panggil bola ni bulat kan. Dia bergolek. Baik, cuba kita bincang malam ni. Dan macam biasalah, mengaji ni dia perlukan guru disebabkan kadang-kadang kita berjumpa ayat Quran. Ayat Quran tu baris betul. Tetapi pencetak silap baris. Ataupun hadis Nabi tu baris tak ada. Tuan pengarang buat baris dah. Orang hak tolong tulis silap buat baris. Faham tak faham? Dia contoh macam ni lah yang saya dimaklumkan. Buku ni ketua penterjemah dia Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan bukan beliau terjemah semua. Maksudnya ada pasukan. Dan saya tahulah memang wujud pasukan penterjemah. Bila pasukan penterjemah diwujudkan, cuma kepala dia tu kadang-kadang tak sempat nak semak. Sempat tak semak, maka berlakulah baris salah. Baris salah ni, saya ada pengalaman kitab hadis Sahih Bukhari salah baris. Bukan Imam Bukhari salah letak baris. Sahih Bukhari asalnya tidak berbaris. Macam ayat Quran. Quran bukan ada baris asal-asalnya. Quran ni kalau tuan-tuan tengok, hak asalnya baris tak ada. Bukan takat baris tak ada. Titik pun tak ada. Dan dengan zal sama. Sin dengan shin sama. Tuat dengan tuat sama. Tak ada titik. Bahkan bukan takat titik tak ada. Gigi pun tak ada. Tak gigi. Sin tu tak ada gigi. Jadi bila benda jenis macam tu boleh baca tak? Tak boleh. Bila tak boleh baca, kemudian daripada itu maka berlakulah diletakkan baris, diletakkan titik. Dia macam-macam. Benda-benda jenis tambah tu makin baik pun ada, kadang-kadang ditambah silap berbaris. Cuma saya nak tarik perhatian, ada satu kali tu saya walaupun mengaji di Tonto sama dengan Dr. Akli, tapi sebahagian besar masa saya dulu di Iskandaria. Sebab saya kahwin di sana, jadi saya berulang naik kereta api. Kereta api lepas subuh, balik sampai di rumah asar lebih kurang. Lepas tu mandi-mandi, naik pula kereta api, pergi mengaji. Mengaji cari Syekh Arab lah. Antara Syekh Arab yang saya mengaji adalah Syekh Muhammad Ibrahim yang hafal Al-Quran, memang baca tak sangkut, bahkan Sahih Bukhari hafal habis. Dan beliau ikut yang saya dengar cerita, hafal lebih daripada 100,000 hadis. Orang yang sangat hebat lah. Sangat hebat. Dan beliau tak macam geng kami-kami ni, mengajak tafsir Al-Quran, Quran tak bawa. Faham tak?
Mengajar Sahih Bukhari tak pernah bawa. Dan mengarang kitab tak perlu pun kitab. Faham tak faham? Karang kitab tak kena buka kitab. Kita buat tesis buka kitab mak. Ambil sana, ambil. Dia tak perlu semua-semua tu. Maka ada satu hari tu, Syekh Muhammad Ibrahim mengajak, kitab saya baris betul. Kitab sebelah saya ni baris salah. Tok Syekh baca baris betul. Macam kitab baris saya. Tok Syekh baca lam yadurra. Dalam kitab dia lam yadur. Dalam kitab saya lam yadurra. Tok Syekh kitab tak ada. Dia hafal hadis ambil pada mulut ayah sambung sampai mulut Nabi. Dia bersambung. Maknanya boleh silap tak? A ambil pada B sambung. Bila dia tegak, mungkin orang yang tegak rasa Tok Syekh salah baris ni. Saya terus kata kepada dia, tapi tak kata direct, saya kata lah hati cari penyakit dia ni. Tok Syekh lantas jawab, as-sawabu ma kharaja min fami. Hak betul, hak saya cakap tadi. Hak dalam kitab kamu tu khotak, salah. Bukan salah tuan pengarang, salah orang yang tulis semula. Hak tulis semula tu salah. Ringkasnya, kalimat bahasa Arab ni bila masuk lam memang sepatutnya sukun. Tapi ada tempat dia tak boleh baca sukun. Yadurra, ra tu dia 2 kali. Ra 2 kali. Bila ada syadah, mana huruf tu 2 kali. Bila 2 kali, tidak boleh baca sukun. Tok Syekh tu baca baris betul, dia pi tegak. Cerita ni sambung menyambung. Akhirnya cerita sampai kat seorang ustaz. Ustaz tu cerita, Tok Syekh tu mengajak, pernah orang kata salah baris. Saya tanya Syekh tu. Saya tanya yang kata tu. Kalau sini ada tak? Seorang tenaga pengajar sini, baru-baru ni ayah dia meninggal. Ada tak? Ayah dia meninggal. Ayah nama Mustafa. Duduk belah-belah sedekah. Pengajar sini juga. Nama Qadir Talib ke apa? Tak tahu. Ada tak? Saya ingat masa saya pergi solat jenazah, saya jumpa dengan ustaz ni. Bin apa? Bersana. Meninggal. Saya pergi jumpa sana. Bila berjumpa dia tengok macam kenal lah pengajar sini. Baik. Adiknya nama Zamri Mustafa, dia cerita tu. Saya kata kat dia, kamu tahu tak hak tegak Tok Syekh baca kitab tu, siapa sebelah dia? Dia tak tahu, kata, saya duduk sebelah dia. Loh, kira riwayat sahih lah. Berlaku depan mata saya. Jadi dalam kitab ni nanti kita akan jumpa tempat-tempat yang kalau ada salah, kita buat pembetulan lah. Baik. Nafkah, furu' dan usul yang berbeza agama. Baik, saya nak tanya. Kalau ayah, mak, anak tak Islam, tiba-tiba Islam anak, kita putus tak hubungan mak dengan ayah? Mak tu, ayah tu bukan putus hubungan, tak putus hubungan. Satu. Yang kedua, mak dengan ayah ataupun pasangan suami isteri kahwin, cara mereka lah kena pergi kat tokong bagai-bagai. Bila masuk Islam kedua-duanya, tak perlu kepada akad nikah baru. Pakai jalan terus. Dan anak-anak yang telah lahir, semua bin kawan tu, dia tak bertukar. Tak perlu akad nikah baru, jalan terus. Asalkan perkahwinan mak dengan ayah tu
Di sisi Islam, dua orang lelaki perempuan jenis boleh menikah. Faham tak jenis boleh menikah? Contoh, kalau mak dengan ayah tu dua beradik. Tak Islam, nikah dua beradik. Faham tak? Faham. Faham nah? Macam agama Majusi, anak boleh kahwin dengan mak. Agama Iran dulu ni. Jadi kalau abang dengan adik kahwin, agama mereka bagi, bila masuk Islam, perkahwinan terbatal. Sebab dua beradik tak boleh kahwin. Clear nah? Bahkan anak-anak bin lelaki tu, mak tu, pak tu. Hubungan dia tak putus dan tak perlu angkat nikah baru. Maka, persoalan nak tanya, kalau anak masuk Islam, buruk tak kalau anak abaikan ayah? Saya ada satu hari tu, ni cerita luang lah. Saya pergi bank Islam sebab nak tukar kad. Tukar kad. Tiba-tiba nampak Cina main bank Islam. Cina masuk bank Islam. Seorang hamba Allah yang beratok depan saya, dia tanya saya, nak ayak tak? Saya tak ayak, nak beratok lama. Tak apa, nak ayak abang. Rupanya dia kenal saya. Tak apa. Cina keluar bank Islam, dia naik motor nak balik. Kawan ni kata, tu Islam tu. Nama dia Firdaus. Loh, sungguh ke? Siapa ambil nombor telefon? Jadi dia jadi friend saya lah. Nak ceritanya, dia pernah ambil gambar buat dalam Facebook, gambar batu nisan mak dia. Allah, saya tanya Firdaus tu, mak masuk Islam selepas ke sebelum kamu? Selepas saya. Dan saya Islam ke mak saya? Alhamdulillah, ramai dah saya Islam. Cuma tak terkenal macam Abid Liu lah. Dari Liu dia dapat. So kan kawan ni dia bawa van gitu-gitu saya. Baik. Ringkas cerita, kalau anak masuk Islam, mak masih ada, ayah masih ada, anak wajib tak bagi nafkah pada mak dengan ayah. Ataupun satu lagi, bila anak masuk Islam, mak dengan ayah yang tak Islam, wajib tak bagi nafkah kepada anak. Biasa yang duk berlaku, bagi nafkah tak? Duk berlaku bagi nafkah tak? Mak dengan ayah kalau anak masuk Islam, dia bagi nafkah tak? Biasanya tak berlaku. Kadang-kadang berlaku, contoh, mahat tafiz kat Kuala Kubu. Payah nak saya yang nombor 3, minta di sana, tapi dapat dekat Iqdal. Alhamdulillah, habis dah Quran, lah duk pujuk supaya dia sambung Mesir masuk Syubra. Nampak macam berat lagi lah, sebab di sana susah sikit. Kalau tuan-tuan ada baca, ada seorang mak, seorang ayah, ada anak buta. Anak buta tu, mak dengan ayah hantar pergi masuk Darul Quran. Mak ayah tak Islam, anak tu Islam. Dan dia tak menghalang anak dia nak masuk Islam. Semoga satu hari anak tu menjadi penyebab mak ayah masuk Islam. Dan ramai juga grup-grup heran kenapa ada seorang perempuan tak bertudung, ada tanda hitam antara dua kening ni. Dia membentangkan satu, kita panggil kertas kerja lah, ataupun bahas assignment. Dia menyebut nama saya. Kenapa? Perempuan disebut nama. Ada tengok tak? Dia sebut nama saya. Saya kata, dia pelajar saya. Dia ambil subjek pengajian fatwa kontemporari. Dia pelajar kuliah medik. Habis jadi doktor lah. Dan dia juga belajar baca Quran dengan pensyarah kuliah Quran. Dia boleh baca hadis Nabi dan boleh baca Al-Quran.
Bila sebut nama Nabi kita, dia sebut sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dia membentang kata kerja khalwat. Cerita pasal khalwat. Laki dia pun tahu hukum tak boleh khalwat. Cumanya dia rasa tak apa nak selesa sebab mak ayah tak Islam. Ramai orang duk tekan mak ayah dia. Awak anak jadi macam ni nampak macam Islam. Dia belum lagi Islam. Jenis. Cuba tengok lagi. Berdasarkan syarat-syarat yang telah dibincangkan, sama ada syarat nafkah usul. Usul ni atas kepada furuk. Furuk dia di bawah. Atau sebaliknya. Sebaliknya macam mana? Bawah nafkah kepada atas. Dulu kita dah sebut dah. Ayah tidak boleh anak paksa ayah kerja. Tapi ayah boleh paksa anak kerja. Kerana ayah kenapa anak tak boleh paksa? Sebab ayah telah bekerja. Cukup dah ayah dah kerja dah. Cukup. Baik. Yang kedua, anak tak boleh paksa anak ayah kerja, ayah boleh paksa anak kerja. Bahkan kalau mengaji fiqh bab hudud ataupun bab qisas, kalau ayah membunuh anak yang hidup yang tak dibunuh ayah, tak boleh menuntut ayah tadi dihukum mati. Sebab ayah menjadi penyebab kita lahir, takkanlah anak menjadi penyebab ayah tu pula mati. Okey, cuba tengok. Didapati persamaan agama antara usul dan furu' bukanlah syarat wajib nafkah. Dia berbeza nah. Ayah kalau anak tak Islam masih wajib bagi nafkah ke anak. Juga anak kalau dia Islam, dia masih wajib bagi nafkah ke ayah dia, ke mak dia. Berbeza pewarisan hukum faraid dia tak sama. Faraid dia tak sama. Kenapa tak sama? Syarat pewarisan mesti agama sama. Dan saya berjumpa, tahu tak, Keladi Maju. Belah sana, Keladi Maju. Ada bangunan KWSP. Lajak sikit depan ada pejabat bahagian harta pusaka untuk Sungai Petani. Dan saya rasa takjub, ada seorang India tak Islam, dia pergi belajar faraid. Kita malu tak? Non-Muslim belajar faraid. Malu tak? Dan dulu di Indonesia, di masa tu Kuwait, perempuan nama Robika daripada Afrika Selatan, dia main mengaji dekat Indonesia buat PhD dan pakai tudung. Tudung pakai taklah kemas sangat. Tak Islam. Kenapa? Saya cuba nak belajar tentang perbankan Islam untuk saya buat bank Islam di Afrika. Malu tak kita orang tak Islam faham Islam? Ni banyaklah cerita-cerita tu, kesan dakwah kan, kesan dakwah. Antara contoh, dulu-dulu saya kaki ceramah lah juga. Orang panggil ceramah dekat sekolah menengah Parit Panjang. Pi ceramah naik motor ya. Okey. Lepas ceramah, buka soal jawab. Cina yang duk pasang mikrofon semua ni, dia duduk kat depan. Dia tanya, kenapa Jibril yang teman Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj? Saya jawab, sebab Jibril dia penghulu malaikat. Kan, tentunya penghululah yang akan teman Nabi. Tidak. Kalau Agung pergi ke Mesir, siapa akan sambut? Ketua negara lah. Dia juga tanya soalan. Dia kata, bagaimana akal boleh terima Isra' dan Mi'raj? Perjalanan, pergi dan balik kan. Pergi gelap, balik gelap. Lebih kurang 4 jam. Bagaimana akal boleh terima? Saya kata kat dia, kamu percaya tak semut boleh pergi ke Jepun, pergi balik hari yang sama? Dia kata, tak boleh masuk akal. Serta semut tu duduk dalam poket pilot. Faham tak? Semut dalam poket pilot boleh tak? Pergi dan balik.
Kalau kamu tengok kaki semut, memang tak sampai. Tapi kalau kamu tahu semut duduk dalam poket siapa, sampai. Tak tahu Islam. Boleh baca Fatihah. Hak jenis orang yang kita baik dengan mereka, muamalah mereka berubah dengan kita. Ini banyak cerita lah, antaranya Cina tak Islam. Dia duduk kat Masjid Seradang. Masjid Seradang hak lama, bukan atas bukit noh. Masjid hak lama. Depan masjid tu ada kedai duk jual ikan talang, ikan bilik, macam-macam. Hari Jumaat, dia suka bersedekah. Faham tak? Dia timbang-timbang, dia tunggu kita tengok, dia jemput sikit ikan bilik. Ni sedekah awak hari Jumaat. Faham tak? Laki-laki kalau nak pergi Jumaat, perempuan pun kalau juga. Dia kata apa perempuan tunggu saat biar laki-laki dulu hampa kan mayang Jumaat. Faham tak? Saya ingat cerita lama dulu tahun 92. Saya Bukit Besar, Kampung Raga, Kayuh Gerek lah. Tapi masa tu saya kaya lah. Saya ada 2 gerek. Basikal mini, kayuh pergi sekolah. Basikal reksing hak tunduk tu, kayuh balik kampung. Dan pernah aksiden dengan bas alus tak bagan. Putih tangan ni. Tangan baju je lah. Tangan baju putih. Pernah duk kayuh gerek. Saya angin tak ada, singgah kat kedai tepi tu. Saya pam angin saya tak masuk. Cina tu kata, lu tak ada baca bismillah kot. Dia bubuh, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Malu saya. Memang saya tak baca bismillah pun. Menang kat dia. Oleh itu, kewajipan beri nafkah usul kepada furung atau sebaliknya tidak terjejas dengan wujudnya perbezaan agama. Agama apa pun, kalau mak ayah dengan anak tak sama, wajib bagi nafkah. Tapi jaga-jaga, berbeza agama tidak sama dengan orang yang murtad. Murtad ni macam mana? Ayah dah Islam, dia keluar pada Islam. Itu cerita lain. Baik. Dengan ini, seorang anak yang beragama Islam wajib memberi nafkah kepada bapaknya yang bukan beragama Islam. Okey. Begitu juga seorang bapa yang beragama Islam wajib bagi nafkah kepada anaknya yang bukan beragama Islam, anak kecil lagi. Dan ikut perundangan Islam, kalau anak ayah tu masuk Islam, mak masuk Islam, anak yang kecil tak balik lagi akan ikut agama mak dengan ayah. Kalau ayah masuk Islam, mak ada, anak ikut agama ayah. Kalau mak Islam, ayah ada, anak ikut agama mak. Tapi berlaku banyak tahun dah. Seorang suami masuk Islam, dia tarik anak dia masuk Islam juga. Isteri bawa kes ni pergi. Dan akhirnya menang dekat isteri. Sebab anak nak Islam juga perlukan persetujuan mak mengikut undang-undang sivil. Bila dia lawan, menang sangat berbahaya. Kenapa bahaya? Kes menang di mana-mana mahkamah akan dirujuk oleh mahkamah lain. Maksudnya kalau mahkamah tu menang, bicara, kes saya dengan dia sama, kenapa saya tak boleh menang? Saya nak menang jugalah. Kes sangat berbahaya. Sama juga, kahwin tak cukup 6 bulan, anak dibinkan kepada suami, sangat bahaya. Diperlih boleh. Dan saya sendiri ada peguam telefon saya, ajak masuk pasukan. Dia tahu pasukan. Pasukan nak bela anak-anak yang luar nikah supaya dia dapat bin. Saya kata saya tak setuju. Kamu sendiri, kamu rasa berat tak anak luar nikah bin suami kepada isteri? Kamu rasa berat tak? Saya tanya dia. Tak Ustaz, sebab saya mengaji undang-undang juga, sebab kesian kat anak tu. Anak bila tak bin kepada suami, bila dia masuk sekolah, orang ejek tak? Orang ejek tak Ustaz? Orang ejek tak? Nama rangan ayah tak ada nama. Orang ejek, salah.
mak dengan laki yang zina dengan mak dia, tiba-tiba anak kena tanggung. Saya kata, sebenarnya kamu nak beritahu apa? Kami nak hak undang-undang anak bin kepada suami, kepada isteri yang mengandung tu. Laki tu berzina dengan perempuan tu, anak lahir, laki kahwin dengan perempuan tu, zina dengan perempuan tu, bin kepada suami tu. Baik, saya kata, bin ni ada dua jenis. Bin undang-undang ke bin agama? Dia kata bin undang-undang je. Bila isi surat beranak semua, cikgu tengok, anak sah taraf lah. Bin suami. Nanti, bila dia nak menikah, kena beritahu lah ayah dia yang sebenar. Saya kata, bagus juga cadangan kamu tu. Tapi hak rosak banyak daripada baik. Awak, cuba bayangkan, susah tak nak beritahu anak tu bukan anak pada suami. Bila anak dah besar, susah. Barangkali bapa tu mati dulu, dia tak sempat beritahu. Bahkan kadang-kadang, pak tu mati, anak luar nikah akan tuntut sebab kad menalan bin lelaki tu. Juga, kesan dia, anak luar nikah, dia hanya seibu dengan adik-adik yang lain. Dia bukan sebapa. Bahagi atau pusaka, berbeza seibu sebapa atau sebapa atau sebukum tak sama. Cadangan kamu itu baik untuk masalah anak, tetapi tidak baik untuk benda-benda yang lain. Boleh faham tak itu? Baik ada tapi buruk dia banyak. Tugas kamu lah kena ajak orang, anak luar nikah ni bukan salah dia, salah mak dengan laki pada mak dia tu. Salah duduk di situ, kenapa kita nak benarkan benda-benda jenis macam tu? Baik, cuba tengok bawah. Hal ini berdasarkan hadis daripada Asma binti Abi Bakrin. Kalau Arab dia macam tu, Asma binti Abi Bakrin. Tapi Melayu kita dia terima bakar. Faham tak? Bakar merah dia terima bakar. Faham tak? Memang dia terima. Kita tak boleh nak eja bak, tak boleh. Ejaan dia alif ba waw. Ada tak orang Melayu nama Abi Bak? Banyak buh abu. Abu tu dia kadang-kadang abu, kadang-kadang abi, kadang-kadang aba. Dia tengok tempat duduk tak mana. Bak tu ba kafra, ba fathah, kaf sukun. Orang Melayu akan tulis bakar. Faham tak? Kerana orang Melayu kita memang macam tu. Sebab Melayu panggil sebab. Mayat. Melayu panggil, Arab panggil mayit. Bila Melayu panggil mayit, masa usalli. Usalli ala hazal mayit. Betul tak? Lepas bagi salam, ada baca doa tak? Baca doa. Ada tak mereka kata pula, apa kamu nak kata kat mayat ini? Ada tak sini? Sini ada tak? Kata apa? Baik. Saya hampir-hampir dimalukan. Solat jenazah tak ada. Apa tu di Merebuk. Di Merebuk ada satu masjid yang meninggal tu abang ipak bukan tak? Birah adik saya. Adik saya ke orang Merebuk. Saya pun pergi lah. Saya jenis manusia rajin solat jenazah. Rajin pergi. Tapi kalau pergi, kelas pagi tolak pergi malam, balik lagi mengajak balik. Bila dah doa, imam akan tanya. Imam tu adik saya lah. Dia tanya, apa kamu nak kata kat mayat ini? Saya nak kata baik. Saya terlambat. Lepas kata bahagia. Kalau saya kata baik, lepas tahu tak siapa kawan situ? Lepas pakai bahagia, kita pakai baik. Tak apalah kok mana pun. Baik. Sambung lagi. Katanya, qalat ni siapa kata ni? Aisyah. Dia cerita. Macam mana boleh tahu cerita? Yalah Aisyah, isteri Nabi.
Nabi juga terkadang tidur atas riba Aisyah. Dengar tak lagu nasyid Aisyah? Lagu apa tu? Penyanyi Indonesia tu. Saya kalau saya dengar lagu tu dalam kereta, saya tak keluar kereta, bagi habis dulu. Aisyah, Khadijah lah, semua nasyid nanti sedap. Okey. Kalau nasyid-nasyid tu dibawa oleh Siti Nurhaliza, memang tak keluar. Sebab suara mereka sedap. Dia cerita. Cerita ni jadi ginilah, kadang-kadang sahabat yang perempuan tanya Nabi masalah haid. Nabi tunduk. Tanda malu. Aisyah ni, awaklah tak tanya aku. Aku pun boleh jawab. Nabi kata ambil kapas, calik. Calik macam mana? Lah tanya Aisyah, Nabi dah malu, dia tanya lagi. Cerita ni, kata Aisyah, qadimat alayya ummi. Mak saya mai jumpa dengan saya. Mak tu pak mentua Nabi tak? Faham tak? Aisyah isteri Nabi, dia kata mak saya mai jumpa saya. Faham tak? Cerita dia, qadimat alayya ummi, mak mai ziarah saya. Ni mak mentua saya duduk di rumah saya lah ni. Seronok lah. Memang payah nak pujuk. Mak mentua memang payah pujuk. Memang payah duduk rumah saya. Dia duduk sehari, dia telefon orang ambil. Ni bagus ni. Malam ketiga dah malam ni. Tak bunyi nak balik. Bagi duduk lama-lama tak apa. Abang kat cucu, awak sorok beg tu. Jangan bagi balik. Pujuk. Wahiyya musyrikatun. Yang ni walaupun mak kepada Aisyah, tapi bukan dah menjadi isteri Abi Bakar. Pisahlah, agama tak sama. Wahiyya musyrikatun, dia tak Islam. Fi ahdi Quraisyin, pada zaman Quraisy dulu-dulu tu. Faham tak? Zaman orang Islam dengan orang kafir, ada bergaduh, ada berdamai. Yang ni masuk orang Islam, berdamai. Bila berdamai tak bergaduh. Iza adahum, di ketika berlaku perjanjian damai dengan Nabi. Okey, silakan. Baik. Saya cerita balik yang awal tadi. Aisyah Islam salam. Mak dia tak Islam. Masa tu berlaku perjanjian damai. Tidak saling serang menyerang. Walaupun mak tu dia tak Islam, mak mai ziarah juga Aisyah. Aisyah isteri Nabi. Baik, nak tambah sikit. Orang Arab, walaupun ejaan dia Aisyah, dia pun tak baca Aisyah, dia baca Aisyah. Contohnya Fatimah, dia pun baca Fatma. Fa alif tu, alif dia pun tak sebut. Aisyah, dia pun panggil Aisyah, alif hilang. Fatimah, Fatma. Pernah dengar tak Dr. Fatma Zahra? Kenal. Itu contoh dia, contoh. Jadi sini Aisyah cerita, dia kata, ya Rasulullah, suami ni, dia kata apa? Qadimat alayya ummi. Siapa ada pensel, ubah baris. Bukan dia qadim tu. Qadimat alayya ummi. Mak saya, mai ziarah saya. Hak ujung dhammah tu, tukar bagi jadi sukun. Bagi jadi sukun. Mak saya, mai ziarah saya, wahiyya raghibatun. Dia tak berminat dengan Islam. Aisyah tanya, afa asilu ummi, adakah saya nak hubungkan silaturahim dengan mak saya yang tak Islam? Nabi menjawab, na'am, ya. Sili ummaki, hubungilah mak kamu. Jangan putuskan. Okey. Satu cerita ni keluarga saya, keluarga wan saya, ayah saya Mat Tahir bin Ahmad. Belakang rumah wan saya, dia tu imam daerah Yan dulu. Lepas dia meninggal, Ustaz Lah. Lepas Ustaz Lah meninggal, Pak Ngahput. Pak Ngahput yang ayak, kepala ayak bawa. Dia dengan ayah saya sepupu.
Betul lah Ustaz Fazil kan. Fazil Rukunuddin. Rukunuddin macam tu lah. Belakang rumah wan saya, ada satu rumah sewa. Orang India duduk. India. Tak Islam. 3 beranak. Suami, isteri, anak. Wan saya tak ambil sewa. Kamu duduklah sewa tak ambil. Duduk tengok perangai tu imam. Laki perempuan ni kerap duduk potong buah munggai. Tahu buah munggai? Buah makan sakit orang. Saya terakhir makan munggai ingat 5 tahun dah. Perkena roti canai dekat belakang Ikdar. Dalam kuah gulai tu ada munggai lama aku tak makan. Dia rajin bagi munggai kat wan saya. Sebab tu imam baik dengan dia. Akhirnya satu family masuk Islam. Suami buah nama Arifin. Isteri buah nama Ani. Anak buah nama Alias. Alias tu akhirnya kahwin dengan orang Melayu. Dia panggil saya abang. Ayah saya dia panggil Pak Long lah. Dan dia rajin mengaji dengan ayah. Dia kata apa? Lepas ni ayah tak ada. Alias tanya abang pula. Okey. Clear lah. Tu orang kata apa? Berbuat baik dengan orang. Jadi macam tu lah. Baik. Kadar nafkah anak kepada bapa nak bagi banyak mana? Kita dan nak bagi. Saya duit tu bagi kat mak. Bagi kat mak. Mak ayah pun tak minta. Bagi kat mak. Lama-lama rasa nak bagi kat ayah. Tapi tak sempat banyak kali. Ayah meninggal. Tak sempat. Mak ayah ni bukan syarat kita bagi banyak. Kalau bagi, suka hilang, bagi kat orang lain. Nak transfer tak patut kan? Transfer kat mak nak ambil ke mana? Jadi buat macam mana? Bagi kat abang, bagi kat adik. Sama-sama bagilah. Kadang-kadang, bila mak nak pindah pergi rumah lain, kita bagi duit, tak payah. Sebab apa? Ni pahala kami pula. Tu dah pahala kamu dah. Jenis macam tu. Macam saya dah buat, kadang ambil mak dekat atas pada simpang 4 tu lah. Ambangan haid lah. Kat jalan Pitaman Kelisa tu. Saya nak ambil mak. Adik saya kata, ni, duit. Buat apa? Adik pada saya, Lutfi, bagi kat dia. Ni duit bagi mak makan. Dia passing main kat saya. Siapa ambil? Ambil. Banyak tu ambil, banyak tu juga bagi balik. Faham tak? Bila mak, adik lain belah ambil, ni duit hak yang adik hari tu bagi. Ni abang pula bagi ni. Tambah lagi. Tapi saya boleh malu. Boleh malu sebab apa? Isteri saya bagi, kan? Dia bagi 5 kali ganda hak saya bagi. Malu. Saya tak boleh bagi banyak sebab lagi hilang. Isteri saya, dia pandai. Dia bagi dekat adik saya. Adik saya juga pandai. Benda tu diingat lama tu. Kita nak bagi pula, tak payahlah. Hak bagi hari tu banyak, tak habis lagi. Gitu. Kalau boleh ni, kita dah bagi duit kat mak ayah ni, ambil pen tanda sikit. Tanda, jangan tanda banyak sangat. Tanda sikit. Tengok. Duit tu kadang-kadang patah balik kat anak kita. Faham tak? Dia akan konak patah balik. Cuba buat tengok. Tapi kalau mak dia duk rajin tengok, dia tanda semua ni. Ada apa tak tahu. Okey, baik. Kadar nafkah furuk kepada usul tidak ditentukan. Tengoklah kalau ayah miskin, anak nak bagi, ayah gelak tak? Kalau ayah miskin, anak bagi, ayah tanya balik, ni bagi zakat, bagi apa? Tapi kalau ayah kaya, anak bagi, tak payahlah, kau buat apa lah. Ia terserah kepada kebiasaan yang berlaku pada pandangan umum. Dia letak pada uruf. Uruf setempat ni dia ambil kira. Contoh di Terengganu yang saya faham lah, bayar baru makan. Kedah kita, makan baru bayar. Tapi ada juga KFC, McD semua, bayar baru makan. Kan, baru ni pergi Kuala Perlis, ambil anak di Kedah, bawa anak juga yang duduk di UiTM Arau, pergi tengok mak.
Kemudian pergi hantar anak Kuala Perlis, ajak mereka makan. Kat kedai makan tepi itulah. Tengok siakap. Tanya dulu soalan pertama, ni siakap kayangan ke tak? Bukan. Bukan siakap kayangan, ni siakap biasa-biasa saja. Okey, bakar. Siakap campur sotong satu pinggan besar, RM88 5 kupang. Okey, dia potong diskaun 5 kupang. Kira okey lah. Okey, baik. Cuma yang nak beritahu, apa yang kita makan, macam tu juga apa yang mak ayah makan. Macam tu. Dia tak minta lebih dan dia tak minta kurang. Saya buat macam tu. Saya makan minyak apa? Seri Haji. Seri Haji ke? Yang Saji. Seri Haji Nomoto. Saji. Minyak tu Saji. Sekali beli kadang paling 5 botol. Duk tengok, beli 5, tengok tinggal 4. Minyak nu tak habis lagi, tengok tinggal 3. Pergi mana? Dia balik rumah mak mentua. Saya beli, dia cedok balik sana. Tak apa. Asalkan mak mentua, mak saya juga, mak saya payah sikit sebab mak duduk dengan adik. Duduk dengan abang, payah. Yang mak mentua dia tak mau duduk dengan orang ni, berumai duduk dengan kami. Apa minyak kami makan, minyak tu juga dia makan. Beras saya, beras mak mentua kena bagi sama. Faham tak? Supaya kita tidaklah dikatakan kita bagi nafkah kurang daripada apa yang kita ada makan. Tapi kita duk nak bagi sama, tak sama juga. Bila beras habis, mak mentua bukan dia nak elok. Faham tak ni? Abang belah nu pula dia beli cara beras dia. Bukan cara beras saya. Tanya, nasi, beliau kampung makan nasi kan. Nasi ni belain beras murah. Awak buat macam tu kat mak? Kata beras kita bagi habis dah. Beras orang sebelah abang nu pula bagi. Faham tak? Ganti beras lain. Supaya beras dia, beras kita sama. Tengok juga kadang gula pun ada, susu pun ada. Siapa beli? Bukan Abang Ipak beli. Bukan kami beli. Rupa-rupanya orang Pulau Pinang, dia beli tanah belakang rumah mak mentua saya, dia buat mak saya macam mak dia. Amboi payah sungguh lah. Ni beratok banyak tu. Orang luar buat mak kita macam dia beradik kan. Kita kena layan lebih lah. Baik, lagi sambung. Jika berlaku perselisihan atau usul dengan forum, masa tu hakim hendaklah menetapkan kadar tertentu yang sepatutnya diberikan kepada usul. Masa ni lah hakim dia akan minta penyata bank. Kamu kaya ke miskin? Masa tu nak tanya, suami akan naik kereta mewah tak? Kalau pergi pejabat agama, pergi mahkamah, dia akan naik kereta paling murah lah. Supaya hakim tak minta banyak sangat. Isteri kata kereta dia besar. Minta bagi banyak sikit. Isteri boleh minta nafkah dekat suami atau mak ayah boleh tuntut mengikut kelapangan anak. Bukan mengikut dia nak, mengikut kelapangan anak. Bayaran ini menjadi hutang yang wajib dibayar oleh furu' sekiranya tidak diberi pada waktunya. Faham tak? Contoh, mak dengan ayah bawa kes mahkamah. Kewajipan anak bagi nafkah kat mak ayah. Anak tak bagi, maka dia dikira sebagai hutang. Dia tuntut. 5 tahun dah tak bayar, berlambak kena bayar. Baik pergi. Asalkan keputusan itu mai daripada mahkamah. Mahkamah ni pula payah lah. Macam semalam tengah duduk mengajar, ada Arab duduk. Saya cakap Arab dengan dia. Dia kahwin dengan Melayu. Kemudian dapat anak. Isteri dia mati. Kahwin baru pula. Jadi masalah. Kenapa masalah? Masalah sebelah sana keluarga Melayu. Belah sini keluarga Arab. Hak untuk jaga anak dapat kat dia bagus. Sebab mak mentua dia uzak. Bila mati ada anak perempuan. Anak perempuan dia tak habis. Dapat setengah. Mak mentua dapat. Mak mentua kalau ada dapat. Bahkan abang ipak ke ipak adik ipak perhabis pusaka isteri itu.
Dia jadi macam tu. Itu kena faham. Baik. Nak sambung lagi tak boleh dah sebab kalau sambung nak habis lambat. Dia panjang muka surat sebelah. Jadi lajak masa lah. Lajak masa. Okey, terima kasih semua dan saya sebenarnya malam ni ada kebarangkalian saya tak datang. Sebab malam ni saya puasa. Saya puasa. Faham tak puasa? Sebab besok saya nak kena pergi rostak. Sebab bukan pembedahan. Doktor nak cek. Nak cek. Jadi petang tadi, malam ni tak boleh makan ni. Besok. Jadi saya tak sempat bagi tahu semalam. Jadi saya kena apa? Beritahu malam ni tu yang mai juga tu. Faham tak? Minum air dah 2 botol dah. Saat lagi kena sebotol lagi untuk cuci usus. Dan saya ingat saya pun nampak belah sana duk panggil. Faham tak? Tak faham belah sana duk panggil. Saya nak kena pergi ke sana lah dan minta seseorang mengganti saya untuk baca surah Al-Mulk. Okey, takat itulah. InsyaAllah saya solat isyak bersama tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.